بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Setelah kita bincang tentang Murji'ah Jabariyah, hari ini kita bincang pula tentang Murji'ah Qadariyah. Murji'ah campur dengan Qadariyah. Murji'ah ialah yang berpahaman menangguhkan hukuman di hari akhirat. Di antaranya tak boleh hukum orang murtad keluar daripada Islam, tak boleh hukum orang kafir dan sebagainya di atas dunia, tunggu pada hari akhirat. Qadariyah Jabariyah pula ialah meletakkan qada dan qadar semua daripada Allah, tidak ada ikhtiar sedikit pun pada hamba. Sedangkan mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, qada dan qadar daripada Allah, ikhtiar dan pilihan diberi pada hamba mengikut kemampuan. Adapun Qadariyah pula ditambah dengan kepahaman qada dan qadarnya daripada hamba, tak ada daripada Allah. Semua perbuatan hamba itu tak ada kuasa daripada Allah. Allah Ta'ala suruh kuasa pada hamba. Terdapat golongan yang lain di kalangan Murji'ah yang memberi penekanan kepada masalah iman, irja' dan qadar. Golongan ini berpecah kepada beberapa mazhab seperti berikut. An-Najjariyah, pengikut seorang yang bernama Al-Husain bin Muhammad An-Najjar. Di antara ajarannya ialah yang pertama, kuasa hamba yang dinamakan usaha boleh memberi bekas. Perbuatan hamba boleh memberi bekas. Orang berniaga mesti untung, tak ada rugi lah. Kalau ikut pahaman ini lah, berubat mesti sembuh, seolah-olah begitu. Ini bercanggah dengan apa yang berlaku dalam kenyataan. Yang kedua, menafikan ru'yatullah dengan nyata pada hari kiamat nanti. Menafikan adanya diberi oleh Allah Ta'ala dalam syurga, boleh melihat Allah Ta'ala dengan sifat yang tak sama dengan makhluk, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ila rabbiha nazirah, akan melihat wajah Tuhannya pada hari kiamat. Yang ketiga, menganggap kalam Allah itu baharu. Sifat kalam Allah Ta'ala itu baharu, bukannya qadim. Baharu artinya makhluk lah. Sedangkan sifat Allah Ta'ala adalah sifat Allah Ta'ala pada zatnya, tak sama dengan makhluk. Yang keempat, iman itu ialah tasdik sahaja, percaya sahaja, tak perlu ikrar dengan lidah, tak perlu beramal, jadi orang yang beriman. Kemudian golongan ini berpecah
kepada beberapa mazhab lagi. Pecah pula akhirnya. Iaitu Al-Barghusiyah, Az-Za'faraniyah dan Al-Mustadrikah. Ini pecahan-pecahan yang kecil. Tak boleh dihurai, maka masuk. Seterusnya Al-Jahmiyah. Kumpulan Al-Jahmiyah. Pengikut seorang bernama Jaham bin Safwan yang lahir di Khurasan. Khurasan ialah wilayah Islam zaman dahulu. Merangkumi sebahagian Afghanistan, sebahagian Iran, sebahagian Azerbaijan. Khurasan. Dan membawa ajaran sesat di sana, di Khurasan. Di antara ajarannya ialah Al-Jahmiyah ini ialah pada awalnya menimbulkan pahaman Jabariyah, qada dan qadar, tak ada ikhtiar pada hamba. Kemudian memasukkannya dengan beberapa pahaman Mu'tazilah dan Qadariyah. Dia tinggal Jabariyah jadi Mu'tazilah dan Qadariyah. Yang kedua, menafikan sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala tak ada sifat. Katanya kalau Allah itu mempunyai sifat, maka samalah ia dengan makhluk. Allah Ta'ala tak ada sifat, sama dengan makhluk. Sedangkan sifat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Disebut dalam Quran dan hadis. Yang ketiga, syurga dan neraka itu akan binasa. Tidak selama-lamanya. Jadi ada kiamat pula pada itu. Sedangkan Quran mensabitkan khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Seterusnya kumpulan Al-Bakriyah. Pengikut Bakar bin Ukhs Abdul Wahid. Dan menurut pengarang Al-Mizan, Bakar bin Ziyad Al-Bahili. Di antara ajarannya ialah mencipta hadis palsu dengan menyandarkannya kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Dikata Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Mubarak ini ialah seorang ulama hadis yang terkenal, ulama yang terbilang, ulama yang ulum di zaman Abbasiyah, seorang alim yang berjihad dengan lidah, berjihad dengan kalam, tulisan, dan berjihad dengan pedang. Berjihad di medan perang. Berjihad semua. Ini seorang alim yang hebat, dikenali Amirul Mu'minin fil hadis, raja dan ilmu hadis. Dihormati oleh masyarakat. Dia pernah menulis surat kepada Al-Fudayl bin Iyad, rakan dia, seorang yang kuat dalam tasawuf, dalam fiqh, mengajar di Masjid Mekah. Di Masjid Mekah, Fudayl bin Iyad ini zaman Abbasiyah juga. Dia tulis syair yang terkenal kepada Fudayl bin Iyad, menggalakkan supaya berjihad fi sabilillah. Jangan mengajar saja. Duduk mengajar di masjid je buat ibadat, tak berjihad. Syair yang terkenal yang Abdul Haramain di Absartana, ya Abdul Haramain law absartana la'alimta annaha bil ibadati tal'abu. Wahai orang yang sedang beribadat di dua tanah haram, kalau kamu tahu apa yang kami hadapi di medan perjuangan ni, kamu sedar, kamu main-main saja buat ibadat. Dalam syair yang terkenal, dan beliau Fudayl baca syair ini, Fudayl menangis dan diminta orang yang bawa surat syair itu tulis hadis Nabi SAW yang barang siapa yang keluar berjihad fi sabilillah, kita tak boleh sama mendapat fadilat yang keluar ini, kecuali kalau kita semayang selama tak tidur langsung, tak makan langsung. Kalau dia keluar 3 hari, dia berjihad, tidur dia pahala. Dia duduk saja pun pahala. Di mana lembah dia berhenti dapat pahala. Bukit dia daki dia dapat pahala. Tidur dapat pahala. Tapi orang tak berjihad, tidur habis tak ada pahala apa.
Duduk saja tak ada apa-apa. Kalau kamu boleh buat begitu, puasa selama-lama, semayang selama-lama, tak makan langsung, boleh kamu sampai kelebihan itu. Abdullah bin Mubarak ni dihormati oleh masyarakat di zaman Harun al-Rashid. Ketika Harun al-Rashid pergi ke Madinah, dia juga pergi ke Madinah. Di mana Zubaidah, pemaisuri Harun al-Rashid, duduk di istana melihat orang ramai berkerumun. Seorang manusia yang datang. Ramai orang berkerumun. Menyambut dia lebih ramai pada menyambut Harun al-Rashid. Lebih ramai pada menyambut khalifah. Sehingga Imam Malik turun daripada kudanya berjalan kaki menghormati kedatangan Abdullah bin Mubarak. Dia tanya siapa dia? Lalu dia beritahu itu Abdullah bin Mubarak. Lalu Zubaidah Maisur Rashid kata, engkau sepatutnya raja, bukan Harun al-Rashid. Kerana penghormatan masyarakat terhadap dia lebih pada khalifah. Jadi pokok perkara ni dia pakai nama Abdullah bin Mubarak. Hadis riwayat Abdullah bin Mubarak. Padahal hadis palsu. Ini kerja dia Bakar bin Ziyad al-Bahili yang membawa ajaran Al-Bakriyah. Di antara ajarannya ialah yang pertama, Al-Bakriyah ni menganggap manusia itu roh sahaja, tidak termasuk jasad. Nama manusia itu roh, jasad dia bukan manusia. Terpelik ajaran dia ni. Jadi benda raib dalam manusia tu. Yang kedua, pahaman dia dosa besar yang dilakukan oleh ahli qiblah. Hukumnya munafik dan menyembah syaitan, dan orang yang melakukannya kekal dalam neraka. Yang paling bawah di samping itu dia masih lagi sebagai orang Islam. Kekal dalam neraka tapi Islam juga. Sedangkan dia sebut dalam hadis, dalam Quran, orang yang beriman selagi ada iman seperti zarah, dosa banyak mana sekalipun, akhirnya bebas daripada neraka. Adapun orang yang kafir kekal dalam neraka. Yang ketiga, Allah itu dilihat pada hari kiamat dengan rupa yang diciptakannya dan berkata-kata kepada hamba-hamba dengan rupa itu, bukan mengikut zatnya yang asal, rupa lain Allah Ta'ala ni. Ini pelik ajaran dia. Yang keempat, kanuk-kanuk yang masih dalam buaian tidak merasa sakit walaupun dipukul, dipotong dan dibakar, dan menikmat dengannya walaupun ternyata dia menangis. Katuk budak-budak sakit sebenarnya, dia kata. Dah katuk lah pukul budak-budak ni. Ini pahaman salah, tak betul. Sedangkan budak tu ada perasaan. Yang kelima, mengharamkan bawang putih dan bawang besar. Bawang putih dan bawang besar haram, tak boleh makan. Bawang putih, bawang besar. Sedangkan makruh. Kecuali dia masuk. Dia masuk, hilanglah makruhnya. Dia haram terus. Dia pakai zahir hadis. Yang keenam, mewajibkan wuduk apabila berbunyi dalam perut. Ceruk perut, kena ambil himayah mula. Ini antara ajaran ni yang pelik. Sedangkan bila keluar angin, keluar najis, barulah hilang semayang. Ini pahaman Al-Bakriyah tadi. Dalam fiqh pun dia menyeleweng, dalam akidah pun dia menyeleweng. Seterusnya Ad-Dirariyah, pengikut Dirar bin Amar. Ini seorang lagi pula, Dirar bin Amar. Di antara ajarannya ialah yang pertama, melihat Allah pada hari kiamat dengan panca indera yang keenam yang dijadikan oleh Allah kepada orang yang beriman pada hari kiamat. Pada hari kiamat ni bukan mata, telinga, hidung saja, ada benda lain pula Tuhan buat. Benda pelik, boleh tengok Allah Ta'ala dengan panca indera itu. Ini pelik ni ajaran dia. Yang kedua, yang menjadi hujah selepas wafatnya Rasulullah SAW, ia hanyalah ijma'. Bila Nabi sudah wafat, Quran hadis tak dipakai, pakai ijma' dia. Ijma' para ulama'. Ini ajaran salaf. Yang ketiga, mengingkari riwayat oleh Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab berhubung dengan bacaan Al-Quranul Karim, dan menuduh kedua-dua orang sahabat radhiyallahu anhuma itu sesat. Di sana ada qiraat riwayat Abdullah bin Mas'ud, ada qiraat riwayat Ubay bin Ka'ab, bacaan yang agak lain, bacaannya lain.
Dia mengingkari bacaan Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Dan Abdullah bin Mas'ud ini ialah seorang sahabat yang dikasihi oleh Nabi SAW. Dia anggap ulama dalam kalangan sahabat, orang alim dalam sahabat, meriwayatkan Quran dan hadis. Ubay bin Ka'ab ni pula ialah seorang sahabat yang alim dalam ilmu Al-Quranul Karim, dan ilmu fiqh, terkenal mengetahui bahasa asing, bahasa Ibrani, sehingga malaikat Jibril suruh Nabi baca surah Al-Bayyinah depan Ubay bin Ka'ab. Jibril kata, wahai Muhammad, Tuhan suruh engkau baca Quran depan Ubay bin Ka'ab supaya Ubay dengar, kerana menghormati ilmu Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba dia anggap orang ni sesat. Ini ajaran Jirariyah ni. Yang keempat, mengakui iman seluruh umat Islam, meragui iman seluruh umat Islam, kerana kita tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadi orang beriman ni tak boleh percaya belaka seluruh dunia. Tak boleh percaya belaka. Kita tak tahu dalam hati dia. Beriman kedok tak tahu. Ini tak percaya ke orang. Sedangkan kita disuruh melihat bila zahir seorang tu Islam, beriman, Islam berimanlah. Yang batin serah pada Allah Ta'ala. Bila seorang tu nyata Islamnya, imanlah di sisi kita. Bila dia mati, urusan jenazahnya, urusan seorang yang beriman. Dia mandi, di kapan, ditanam mengikut cara Islam, sembahyang cara Islam. Al-Karramiyah, mazhab Al-Karramiyah. Mazhab ini pengikut Abdullah bin Muhammad Karram An-Naisaburi As-Sijistani. Naisabur ni bandar di Iran. Dia dilihat pada zahirnya seorang yang warok dan ahli pidato yang memberi nasihat pada orang ramai, tetapi menjadi pemimpin besar ajaran sesat yang dikenali dengan Al-Karramiyah. Dia antara ajarannya ialah, ajaran dia yang pertama, iman itu ialah iqrar dan percaya dengan lidah sahaja, tidak perlu pada hati iman itu. Yang kedua, Tuhan yang disembah itu berjisim, baginya hak dan kesudahan. Ini semua sesat ni. Ketiga, Allah itu berada di arah dan di sebelah atas, berpihak Allah Ta'ala ni, ada tempat macam makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala tu tidak sama dengan makhluk. Yang keempat, tidak berwuduk sebelum semayang. Semayang tak ada wuduk. Yang kelima, sembahyang musafir cukup dengan 2 takbir saja. Tak perlu qiyam, rukuk, sujud, tasyahud dan salam. Kalau kita jalan sibuk-sibuk, pakai takbir Allah Akbar, tak ada rukuk, sujud. Ini ajaran sesat dia. Yang keenam, sah bersembahyang dengan pakaian dan tempat yang najis. Sah semayang, pakaian tempat najis. Sedangkan mengikut ulama'nya, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat tak jadi salah. Dia sah sepanjang masa. Yang ketujuh, sembahyang fardu, puasa dan haji tidak perlu niat. Sembahyang tak perlu niat, pakai begitu saja je. Yang ke-8, memandi mayat dan sembahyang ke atasnya sunat saja. Mandi, sembahyang jenazah sunat kata dia. Yang ke-9, wajib ma'rifatullah itu dengan amal. Dengan amal. Bila seorang tu beramal, kenal Allah Ta'ala, walaupun jahil. Yang ke-10, mengharuskan, mengharuskan adanya 2 imam dalam satu masa. Sedangkan mengikut fiqh siasahnya, orang Islam perlu 1 pemimpin, tak boleh 2 pemimpin. Kemudian Al-Ubaidiyah, pengikut Ubaid Al-Kumaid, di antara ajarannya ialah yang pertama, Allah itu berupa manusia, kata dia. Buat tokong lah. Ini. Yang kedua, seseorang hamba itu apabila mati di atas tauhid, maka dosa dan maksiat yang dikerjakannya tidak menyebabkan apa-apa mudarat kepadanya. Tak maksud neraka tu. Maksiat tak ada apa-apa buat maksiat. Kemudian As-Salihiyah, pengikut Saleh bin Amar As-Salihi.
Di antara pegangannya ialah yang pertama, iman itu ialah makrifat Allah secara mutlak. Kenal Allah Ta'ala secara mutlak. Tak tahu sifat, tak tahu nama pada apa. Ini salah. Yang kedua, alam ini hanyalah mempunyai pencipta. Alam ni ada pencipta dia. Betul lah, alam ada pencipta, ada tukang buat. Lepas tu pentadbir daripada dia pula. Pencipta tu mesti pentadbir lah. Ini sekadar itu saja. Yang ketiga, kufur itu ialah jahil bukan Allah secara mutlak. Bila orang tu tak tahu agama, kafir selalu. Ni teruk, padahal dia jadi kafirnya. Yang keempat, orang yang berkata Tuhan itu tiga tidak kufur. Ini pelik. Tetapi ia tidak keluar malaikat dari orang yang kafir. Cakap ni jadi orang kafir, tidak jadi kafir. Ini pelik. Yang kelima, bahawa ma'rifatullah itu ialah kasih dan tunduk kepadanya walaupun dia engkarkan Rasulullah SAW. Sah dari segi akal. Iman seseorang itu pada Allah walaupun dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Percaya pada Allah cukup, tak percaya Nabi kepada apa. Sedangkan rukun iman tu wajib beriman pada Rasul, pada kitab, malaikat dan seterusnya. Yang keenam, sembahyang itu bukannya ibadat. Dan tiada ibadat malaikat beriman kepadanya, iaitu makrifatnya, kenanya yang tiada lebih dan tiada kurang. Sembahyang ni bukan ibadat. Tak payah ibadat lah. Beriman, percaya cukup. Ini semua mengarut belakang ni. Yang ketujuh, harus bagi Allah menamakan dirinya dengan lawan kepada nama-namanya. Tuhan boleh letak nama buruk pada dia. Sedangkan al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang terbaik. Tak ada pada buruk nama Allah Ta'ala. Ini bila letak nama yang buruk pada Allah Ta'ala. Ini semua mengarut mereka ni. Wallahu a'lam.